سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-58, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-58, dan orang-orang yang mengganggu serta menyakiti orang-orang lelaki yang beriman dan menyakiti orang-orang perempuan yang beriman, sama ada dengan perkataan ataupun dengan perbuatan yang tidak tepat dengan sesuatu kesalahan yang dilakukannya, maka sesungguhnya mereka telah memikul kesalahan menuduh secara dusta dan berbuat dusta yang amat nyata. Dalam surah Al-Ahzab ayat 58 ni, Allah Subhanahu wa taala dia peringat kita bahawasanya kita ni selalu nak kena jaga dengan mulut dan juga perbuatan kita yang boleh menyakiti orang. Agama Islam dia macam tu. Dia nak suruh kita ni hidup dalam keadaan aman sentosa. Apatah lagi kita hidup dalam keadaan mempunyai masyarakat di sekeliling. Maka Tuhan sekali-kali tidak dapat menerima perangai ataupun sifat yang ada dalam diri kita yang suka duk kacau orang, duk bagi sakit hati orang. Apatah lagi kita duk pergi buka aib dan keburukan orang. Maka ayat ni jelas Allah Ta'ala cerita kepada kita, kalau kita duk buat macam tu, maknanya kita telah memikul yakni kesalahan yang cukup besar, iaitulah melakukan perkara yang boleh mendatangkan kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Muawiyah radhiyallahu anhu, kata dia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innaka inittaba'ta auratin nasi afsadtahum aw kitta an tufsidahum aw kama qala. Hadis sahih rawahu Abu Daud. Muawiyah, seorang sahabat Nabi, dia kata, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang suka duk pi cari keburukan orang, barang siapa yang suka duk pi buka aib orang, duk seronok dengar cerita tentang kelemahan ataupun keburukan orang, Nabi kata, sesungguhnya orang itu telah merosakkannya. Maknanya, yang pertama, kita dah buka aib orang sampai orang lain duk boleh tahu tentang cerita dia, tentang keburukan dia. Kita telah merosakkan dia, satu. Dan syarah kepada hadis ni, dia nak abang kata, yang kedua, kita bukan hanya merosakkan dia, tetapi kita merosakkan diri kita. Apabila kita buka aib orang, maka akan timbul sifat benci dan juga pandang buruk orang semua terhadap dia. Orang tak kenal dia, orang tak tahu keburukan, orang tak tahu aib yang ada pada diri dia. Tiba-tiba bila kita buka, menyebabkan orang lain tahu, kata, oh rupanya dia ni macam ni rupanya. Bukan hanya merosakkan dia, tetapi juga akan menimbulkan fitnah yang lagi besar. Mungkin dia dah nak berubah, mungkin dia dalam keadaan dia nak berhijrah daripada sifat-sifat hak tak elok yang sebelum ni, dan dia tak mau cerita-cerita tu orang lain tahu. Tiba-tiba kita pergi tahu, kita pergi buka aib dia, yang menyebabkan dia langsung tidak berubah, malah lagi teruk daripada apa yang kita ceritakan tentang diri dia. Yang inilah besar.
bila kita cuba buka aib orang. Dan perkara ni disebut oleh Nabi SAW supaya kita ni jangan jadi satu manusia yang suka duduk bagi hukuman dekat orang. Soal baik, soal tidak baik itu pada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pastinya kita manusia ni tuan-tuan sekalian, kita haruslah menutup keaiban dan keburukan orang lain. Kerana apabila kita tutup keburukan dan keaiban orang lain, Allah Ta'ala juga akan menutup aib dan juga keburukan kita. Perkara ni juga disebutkan dalam sebuah hadis riwayat daripada Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu. Kata dia, Nabi SAW bersabda, ya ma'syar man amana bilisanih walam yadkhulil imanu qalbah la taghtabul muslimin wala tattabi'u awratihim fa innahu man ittaba'a awratihim yattaba'illahu awratah wa man yattabi'illahu awratahu yafdahu fi baitihi atau kama qala. Hadis sahih rawahu Abu Daud. Abi Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, dia kata Nabi SAW selalu duk pesan kepada kami, dan Nabi duk pesan tu dalam keadaan Nabi bagi pesanan yang umum. Maknanya Nabi tak jumpa seorang-seorang, tapi Nabi bagi dalam keadaan umum, semua orang boleh tahu. Apa pesanan Nabi SAW dalam hadis ni? Kata Abi Barzah, satu hari Nabi panggil kami semua, lalu Nabi bagi satu pesanan. Nabi kata, ya ma'syar man amana bilisani walam yadkhulil imanu qalbah. Nabi kata, wahai manusia, wahai kawan-kawan, Nabi kata, yang mana mereka ini beriman, daripada segi mulut tu nampak macam beriman, tetapi sayangnya walam yadkhulil imanu qalbah, tetapi sayangnya iman tu tak sampai di hati. Maknanya ada satu benda, something yang tak kena, ada satu benda yang tak kena. Bila Nabi SAW sebut macam tu, Nabi kata, wahai orang-orang yang hampa pandai duk bercakap, yang di mulut hampa ni nampak manis, yang di mulut hampa ni nampak macam hampa beriman, tetapi pada hakikat dia walam yadkhulil imanu qalbah, tapi sayangnya hati hampa tak sama macam mana mulut hampa bercakap. Ni Nabi pesan tuan-tuan sekalian, pasal ada benda sampai di telinga Nabi, jadi Nabi tak teru kepada seseorang tu, Nabi bagi umum. Ada orang sampai kepada Nabi, yang mana sahabat-sahabat Nabi ada 2-3 orang ni, dia duk suka kata ke orang, duk suka cari keburukan orang. Dia tak sama dengan perbuatan mereka. Mulut ni duk abang ni tak sama macam perbuatan. Depan orang sembang elok, depan orang sembang manis, tapi dalam hati ni duk menyumpah. Jadi Nabi dia bagi umum kepada mereka ni. Nabi kata, aku nak pesan dekat hampa, la taghtabul muslimin. Nabi kata, jangan hampa sekali-kali duk pergi mengumpat sama-sama hampa. Nabi pesan, wala tattabi'u auratihim, dan janganlah hampa duk sibuk duk pergi cari aurat, duk pergi cari benda yang orang duk tutup. Aurat ni tuan-tuan, benda yang kita malu nak tunjuk, maknanya benda yang tak apa nak elok. Kalau kita tunjuk ni, kita jadi malu, kita jadi segan dengan orang. Jadi kalau kita sendiri nak tutup aurat kita, kita nak tutup aib kita, tiba-tiba ada satu syekh ni pula, ada satu orang ni pula, dia pula duk pergi buka cerita kita depan orang, lagilah kita rasa malu pasal kita sendiri nak tutup benda tu. Jadi Nabi kata apa? Nabi kata, wala tattabi'u auratihim, janganlah kamu duk sibuk. Tattabi'u ni makna dia duk pergi cari cerita kan. Tattabi'u ni dia macam tabi'in. Tabi'in ni siapa? Orang yang mengikut Nabi, orang yang mengikut sahabat-sahabat Nabi. Kan kita pernah dengar dalam doa pun kita akan duk baca kan, ashabin Nabi, lepas tu tabi'in, tabi'ut tabi'in, orang yang mengikut sahabat, lepas tu orang yang akan mengikut sahabat Nabi. Tabi' ni kita duduk cari cerita. Bila kita tahu kata ada cerita bagus tentang seorang-seorang ni, kita pergi buka aib dia kepada orang syok. Bila orang syok dengar cerita ni, kita lagi nak cari, kita lagi nak gali cerita tentang buruk dia. Nabi kata ni perangai cukup tak elok. Nabi kata
Sebab tu Nabi pesan, Nabi kata wala tattabi'u auratihim. Jangan hampa duduk sibuk, jangan duduk selongkak cerita tentang buruk orang. Fa innahu man ittaba'a auratihim yattaba'illahu auratah. Pasal kalau hampa duduk selongkak cerita buruk tentang orang, yattaba'illahu auratah, Allah Ta'ala nanti akan buka aib hamba. Tuan-tuan, bila kita cuba nak selongkak aib orang secara tak langsung, kita dah buka aib kita sendiri. Apa maksud macam tu? Orang tahu kata dia ni rajin duk main ke masjid, tapi dia ni jenis perangai duk suka jaga tepi kain orang. Tidakkah benda tu aib? Sebab bila kita dah mula kacau orang, kita dah mula buka aib orang, secara tak langsung kita telah membuka diri kita untuk orang pula membuka aib kita secara tak langsung. Dan kata Nabi SAW, kalau tak mau nak faham lagi, wa may yattaba'illahu auratah yafdahu fi baitih. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala buka keburukan kita. Pasal kalau Tuhan buka keburukan kita, tak ada siapa nak boleh tutup keburukan kita. Sehingga kan Nabi kata apa? Yafdahu fi baitih. Nanti Allah Taala akan buka keburukan sampai dalam rumah kita sendiri, nanti Tuhan akan buka. Apa maksud dia, tuan-tuan? Orang akan cari aib kita. Tambah-tambah kawan hak kita buka keburukan dia tu lagi taram teruk dekat kita. Oh, dia kata hari ni hang duk cerita tentang buruk aku, tak faham, tunggulah apa jadi dekat hang, apa kisah yang hang buat, apa keburukan yang ada dekat hang, nanti aku akan canang lebih daripada apa yang hang canang tentang diri aku. Kalau orang dah isytihar macam tu, tuan-tuan sekalian, nanya kita, pasal apa? Pasal fitnah ni mula pada kita. Pasal apa? Pasal kita duk pergi buka aib orang, pasal kita duk buka keburukan orang. Bila kita dah buka keburukan, kita duk buka aib orang, maka kita bersedialah keburukan kita juga akan diselongkak oleh orang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan ayat Quran dan juga hadis Nabi yang kita baca sebagai mukadimah malam ni, nak abang apa kat kita, jangan duk jadi manusia yang macam ni. Kita dah bagus dah duk main semayang di masjid, duk main mengaji, kita dah bagus dah duduk buat amalan-amalan sunat. Jangan dikeranakan amalan-amalan yang tak elok ni, dia akan kacau pi habis amalan kita. Tuan-tuan, bila orang tahu kata kita ni tak bagus, macam mana yang kita duk buat lah ni, nak main ke masjid pun malu. Bila cerita kita orang duk canang pi rata ceruk, nak main jumpa orang pun malu. Bukan tekan nak main masjid malu, nak main semayang Jumaat pun dia jadi orang yang last sekali semayang. Dia main, dia takkan duduk di khalayak ramai, dia akan cari tiang-tiang mana yang akan cover dia. Pasal apa? Pasal dia dah tak ada confident dalam diri dia untuk nak berjumpa dengan orang. Orang dah tahu dah dia macam mana. Bila dia sembang dengan orang pun, orang lagu duduk tengok sebelah mata dekat dia. Orang tahu dia ni hati dia lagu mana, walaupun mulut duk manis apa semua, orang berjaga-jaga. Tuan-tuan, susah hidup kalau jadi macam tu. Mudah-mudahan mukadimah tu bagi manfaat kepada kita, insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita buka kitab Bahrul Mazi jilid 13. Bahrul Mazi jilid 13, kita masih lagi berada di dalam bab Abwabul Bir Wassilah, iaitu bab tentang hubungan rahim yang kita petik daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu buka bab tu, kita tengok dalam nombor masalah dia 114. Jumpa muka surat apa lah? Muka surat 51 105. 105 tuan-tuan. Maklumlah 4 bulan nanti tak main kan. 4 bulan dia selam bintang mana kita pun tak tahu. Bila buka balik cari susah. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tuan-tuan dah jumpa dah muka surat 105. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Baik tuan-tuan sekalian, kitab yang dibekalkan kepada tuan-tuan dan kitab yang ada dekat saya, kita menggunakan kitab Bahrul Mazi. Kita berada dalam Abwabul Bir Wassilah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, iaitulah bermula bab-bab kebaktian. Bir ni benda baik. Kitab ni dia lebih kepada menceritakan tentang adab kita nak hidup macam mana.
adab masyarakat ni macam mana. Tuan-tuan, benda adab ni benda yang kena mengaji dan benda yang nak kena kita tengok daripada segi pengalaman kita. Kadang-kadang orang yang ada ilmu belum tentu ada adab. Kadang-kadang orang kita nampak bagus tapi adab tak ada, tuan-tuan sekalian. Jadi adab ni dia kena mengaji. Adab dia kena mengaji, satu. Yang kedua, dia kena banyak berkawan. Bila kena banyak berkawan dengan orang-orang hak bagus, dia nanti akan jadi bagus. Bukan tekat dia jadi bagus, malah orang hak bagus ni akan tolong nasihat dia tang mana-mana yang tidak bagus. Kerana tu hadis Nabi SAW. Nabi kata, al-mar'u ala dini khalilih. Nabi kata seseorang tu dia ni akan tengok agama kawan dia. Kalau dia berkawan dengan orang yang kaki semayang, walaupun dia mula-mula ni bukan semayang pun, tapi bila dah lama duk tengok kawan tu semayang, pi mana dengan dia nanti kawan tu berhenti semayang, dia ni akan termalu sendiri. Lah kali dia pun pelan-pelan duk pi habaq kata, hang ajak aku semayang ya tak? Nampak tak? Dah mula terbuka hati dah. Bila kita kawan dengan orang yang kaki mengaji, sat pergi dengar masjid nu, sat pergi dengar masjid ni, kawan ni duk pi, dia pun ada dalam hati dia ni nak pi, tapi dia duk berasa segan, duk berasa tak biasa dengan duk mengaji merata apa semua ni, tuan-tuan. Sampai satu hari Tuhan nanti akan buka. Pasal apa? Pasal dia nak kebenaran, dia nak kebaikan tu. Sama macam adab juga. Bila kita berkawan dengan orang hak memang mulut dia ni jenis bagus, jenis sembang dengan kita pun kita berasa hati senang, jenis tak mau nak kata ke orang, jenis tak mau nak buka aib orang, kita duduk dengan dia pun, tuan-tuan, bila kita nak cerita tentang orang, dia doa datang tu, kita jadi malu. Secara tak langsung benda tu boleh mentarbiah dan mempengaruhi kita. Yang ni maksud hadis Nabi SAW. Baik, tuan-tuan tengok 114 masalah dia kata. Ibulah yang sayugianya lebih banyak diperbuat bakti kepadanya. Dia mula dulu dengan keluarga dulu. Dia mula dulu dengan ibu bapa dulu. Kan? Dia mula. Permulaan kitab kita ni dia mula macam tu. Baik, dalam ni dia kata apa? Dia kata di antara mak dan juga pak. Mak dan ayah ni yang mana dulu kita nak kena dahulu? Ayah kata macam ni, mak kata macam ni. Maksud dia bakti kita kepada ibu bapa tu nak mula tang mana dulu? Kan? Baik. Dia kata apa? Dia kata ibulah yang sayugianya lebih banyak diperbuat bakti kepadanya. Maknanya dia dah jawab dah soalan kita. Nombor satu apa? Maknanya ibu tu kita nak kena dahulukan dia lebih daripada pak. Pasal apa? Dia nanti akan bagi alasan. Kerana ialah, yakni ibu itulah yang lebih penat memeliharakan anak dia. Kan? Mak dia lebih penat. Pasal apa yang kata mak yang lebih penat, tuan-tuan sekalian? Pasal banyak benda mak ni duk bergelumang dengan anak. Daripada segi mengandung dia, daripada segi beranak dia, daripada segi menyusu dia, daripada segi nak urus selepas daripada dah dia ni dilahirkan apa semua ni, semua mak. Pak ni tuan-tuan sekalian tak apa nak berasa sangat. Kalau pak mengandung nak ya kita. Kan? Ni mak duk mengandung. Dalam-dalam duk mengandung tu macam-macam benda dia boleh buat. Dia boleh tolong masak waktu tu, dia boleh tolong basuh kain apa semua. Pak ni kira buka suara abang tunggu nasi bila siap ya. Ni yang kata mak ni. Benda ni tuan-tuan bukanlah ni yang kita duk tengok ni. Pada zaman sebelum ni dah berlaku dah. Pasal itulah hadis Nabi sebut kata benda ni nak kena dahulukan yang kata ibu ni. Dan dia kata apa? Dan dia kata kuat belah kasihan atas anaknya daripada masa kecil. Kan, mak lah yang masa kecil ni tuan-tuan sekalian, anak duk teriak apa semua, mak lah nanti akan dodoi bagi lena. Kan, kalau pak nak bagi lena tuan sekalian susah ya, walaupun ada, bukan tak ada. Kan, lagi tuan-tuan kata tak ada langsung apa ustaz duk bela mak ya, kami hak pak ni takkan tak ada. Dak, pak tu ada, tapi pak tu daripada sisi yang lain. Dia kata apa di sini? Dia kata dibelanya anak tu dia jaga dan dilatihnya, mula-mulanya dikandungkannya 9 bulan dalam perutnya. Nombor satu ni pun kita dah halah dah yang kata dengan mak ni. Kan? Anak mengandung ni pun tuan-tuan sekalian, sebelum nak mengandung tu macam-macam duk jadilah. Dengan Allah dia apa semua, dengan hak dia duk biasa duk boleh makan buah ni, bila dia mengandung hak nu tak boleh makan, hak ni tak boleh makan. Dan dia kata kemudian sebagai cabut nyawanya menanggung sakit beranakkan anaknya. Tu yang kedua. Waktu nak beranak ni pun tuan-tuan sekalian serupa dengan nak cabut nyawa punya duk teran anak bagi keluar ni. Kan? Tapi lah ni mudah. Bila dah tak apa nak boleh teran, dia kira anak belah lah ni. Kan? Tapi tuan-tuan sekalian, hakikat dia belah ke ataupun beranak secara normal ke, benda tu sakit.
Walaupun kena belah pun tuan-tuan sekalian, perut lagu duk kena siap ni tuan-tuan, dia bukan boleh duk mangkit-mangkit berjalan pergi terus lagu tu. Berapa bulannya dia duk rasa sakit di perut ni, dan dalam waktu yang sama anak tu dia nak kena belah, dia nak kena menyusu apa semua waktu tu. Tu yang kita cerita sakit tu. Apabila sudah beranak, datang pula bertimpa-timpa penat di atas penat, dia kata, iaitulah menjaga busuk hancingnya anak itu, dia basuhkan air kencingnya, akan berak kencing anak apa semua ni mak dalam keadaan dia penat tu, dan juga memandikan dia, mandikan anak, dan bersihkan makan pakai dia, dan juga beri makan pakai apa yang munasabah dengan rasmi badan. Mak lah yang tahu benda susu apa nak kena bagi, tepung apa, susu tepung apa nak kena bagi, mak lah. Pak ni kira benda apa nak beli, senarai mai dia kira beli ya tuan-tuan sekalian. Kan susu anu susu ni apa semua mak saja yang tahu benda-benda macam tu. Hingga dia kata apa? Hingga apa ni? Pentinglah ia daripada makan apa-apa yang menyalahi dan menyakiti tubuh anaknya. Maknanya dia perhati sungguh-sungguh tentang yang kata tentang anak dia ni. Dan diberinya menyusu, kemudian dinyanyikannya. Dalam-dalam duk susu tu dia duk menyanyi bagi Lena tuan-tuan sekalian. Dan didendangkannya supaya diam anak tu daripada menangis. Tuan-tuan, anak kita kalau menangis lari pergi kat pak, bertambah menangis dia, kan? Tapi kalau pergi dekat mak sat je, mak pegang duk urut belakang, duk urut apa semua, dipeluk-peluk apa sikit, senyap begitu, senyap-senyap boleh Lena, kan? Pergi kat pak lagi bertambah menangis, tengok-tengok pak yang Lena, anak duk menangis gitu. Baik, dia kata apa? Dan dia kata apa? Biar kiranya tidur dengan jenderanya dalam buai, dalam dui dia apa semua. Kemudian apabila tengah malam, berapa kali punya dia duk menyalinkan dan membersihkan busuk hancin anaknya tu tengah malam, tidur terganggu yang kata mak ni. Dengar anak duk teriak, pak ni kira duk sigung badan mak ni. Noh, budak teriak kan? Dia pasal dia nak Lena, esok dia nak kerja. Tu pun adalah sangkuh kukuh ya tu. Demikianlah hingga besar ibu itulah di dalam sengsara memeliharakan anaknya. Tuan-tuan nampak tak? Tuan-tuan, ada juga sampai besar tu pun tak selesai ya. Bila habis ke anak ni pula nak kena bela cucu pula. Pasal tu ada ibu-ibu tuan-tuan sekalian, bila anak nak pergi hantar, kata mak tolong jaga cucu ni apa semua, dia kata aku tak mau dah, cukup lah, aku tak larat dah. Aku bela hampa 6 orang tu pun dah sakit di badan aku dah. Lah ni masa aku nak pergi beribadat, aku nak pergi ke masjid, aku nak pergi mana-mana dengan hampa ni mudah. Kata aku tak mau dah benda-benda macam ni. Aku tak mau dah Lena aku terganggu, pasal aku nak kena Lena awal. Lepas tu pagi esok aku nak kena bangkit awal, aku nak kena pergi masjid apa semua. Tapi mai dengan cucu ni takut sagi aku pun tak boleh nak Lena, dia kata. Tuan-tuan ada macam tu. Tapi kadang-kadang anak tak apa nak faham, dia kata payah dia kata nak pergi hantar kat mak bukan dia buat kerja apa pun, dia kata lah ni susah tak apa, pergi hantar pergi pengasuh lah. Dia buat beban macam tu. Oleh kerana beban macam tu lah yang menyebabkan mak kita ni tak beraya lah cucu punya pasal. Nak jaga hati anak pun sama tuan-tuan sekalian, dia pun duk belah. Bila belah tu yang tak nampak di masjid pun 3-4 bulan dah. Orang tanya ni kat Long, kat Ngah pergi mana ni, apa nama Hajah pergi mana, lama tak nampak. Dia terjaga cucu, dia kata awak anak apa siapa, dia kata tu lah pengasuh mereka pula duk lepas kena covid tu betul tak mau nak ambil. Dia jadi cerita pula lagu tu tuan sekalian. Baik, dia kata dengan kerana itulah sampai 3 kali Nabi SAW menyuruh berbuat bakti pada sepotong hadis di atas tadi, iaitulah menunjukkan hendak beratkan ibu dan banyakkan ihsan kepadanya. Sebelum ni kita ada baca hadis macam mana ada seorang sahabat dia pergi jumpa Nabi SAW. Dia pergi tanya Nabi, dia kata ya Rasulullah, dia kata siapa yang saya nak kena buat baik? Lepas tu Nabi kata apa? Nabi kata ummuk, Nabi kata mak hang. Lepas tu dia tanya lagi, dia kata summa man. Lepas tu siapa dia pula ya Rasulullah? Nabi kata mak hang. Lepas tu dia tanya lagi ketiga, Nabi kata mak hang juga. Maknanya 3 kali Nabi duk sebut macam tu kepada dia. Jadi itulah kepada hadis Nabi yang mendasarkan benda yang kita baca. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Muslim, dan telah dinakalkan oleh Al-Harith Al-Muhasibi akan ijma' ulama di atas ibu itulah yang dilebihkan kebaktian kepadanya lebih daripada bapa. Imam Nawawi dalam syarah Muslim dia kata apa? Dia kata ijma' ulama tu sebut apa? Maknanya dahulukan yang dikatakan mak. Dan telah dihikayatkan oleh Al-Qadhi Iyad menyalahi pada yang demikian itu. Qadhi Iyad ni dia kata
Pak dia kata. Nak kena dahulukan pak. Pasal apa? Pasal pak ni duk keluar pergi kerja. Pak keluar pagi balik malam. Keluar pagi balik malam tu pasal apa? Pasal duk cari makan. Kalau pak tak cari makan ni macam mana nak datangkan makanan pada mak? Bila mak tak ada makanan macam mana nak keluar susu nak bagi kepada anak-anak? Dia duk fikir macam tu. Tuan sekalian. Jadi itu pun boleh terima, itu pandangan ulama. Maka kata jumhur, jumhur ulama dia kata apa? Dia kata lebihkan ibu juga. Manakala jumhur ulama ni dia lebih memilih bahawasanya mak tu kita nak kena dahulukan. Dan telah dia kata, dan kata setengah mereka itu berbuat bakti antara ibu dan bapa itu bersamaan jua. Kan ada ulama pula dia kata apa? Dia kata kedudukan mak dengan pak ni sama, dia kata. Tak ada beza pun. Kan tak ada nak dahulukan mak dulu ke, nak dahulukan pak dulu ke, tak ada. Yang penting dua-dua ni nak kena dahulukan depa dua tu. Dan kata Al-Qadhi telah dibangsakan oleh setengah mereka itu akan ini pandangan kepada Imam Malik. Imam Malik mazhab Maliki. Tuan-tuan tahu mazhab Maliki, dia kata apa? Dia kata darjat mak dengan pak sama, dia kata. Maka yang betulnya ialah qaul yang pertama tadi. Syekh Idris Al-Marbawi ni dia pun dandan. Dia orang kata apa? Dia pilih pandangan hak kuat apa dia? Iaitulah yang pertama, pandangan hak pertama kata apa? Nak kena ibu dahulukan. Kerana terang hadisnya pada makna yang demikian itu. Pasal hadis ni terang-terang menyatakan bahawasanya mak yang kena dahulukan. Kemudian qala, dia kata Nabi SAW, qala qultu thumma man, qala summa abaka summa al-aqra fal aqra. Kata Muawiyah yang meriwayatkan hadis ni, dia kata lepas daripada Nabi SAW sebut tentang 3 kali Nabi duk sebut tentang mak hang nak kena dahulukan, mak hang nak kena buat baik dekat dia, mak hang nak kena buat baik. Muawiyah kata pula, lepas daripada tu aku tanya pula Nabi SAW, lepas mak siapa dia? Ya Rasulullah. Kemudian apa kata Nabi? Dia kata aku tanya juga lagi akan Nabi SAW, kataku kemudian siapa yang hamba perlu berbuat bakti ya Rasulullah kepadanya? Muawiyah tanya Nabi SAW. Maka dijawabnya, yang dijawab oleh Nabi SAW, kemudian bapa kamu, dia kata. Kemudian selepas daripada bapa, kemudian yang lebih hampir, maka yang lebih hampir. Maknanya lepas pada pak, adik-beradik. Dia macam tu. Kan? Mula mak, lepas tu pak. Lepas pak, kalau ada mak menakan. Kalau ada pak menakan. Maknanya yang dekat dengan mereka. Dia macam tu. Baik, kata Abu Isa At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abi Hurairah dan Abdullah ibnu Umar dan Aisyah dan Abi Darda. Dan katanya lagi, dan ini hadis hasan lagi sahih. Makna dia hadis ni apa tuan-tuan? Hadis sahih. Kan? Hadis sahih tuan-tuan. Yang mendahulukan ibu ni daripada pak. Bukan masalah dia hari bapa jarang disambut, kan macam tu. Kan baru ni hari ibu kan sekalian. Bukan masalah tu. Masalah dia apa? Masalah dia hadis Nabi terang-terang jelas macam tu dekat kita. Baik, 115 masalah. Berbuat bakti kepada dua ibu bapa itu bagaimana? Kita nak tengok buat bakti kat depan ni macam mana. Ada orang tak erti tuan sekalian. Bukan tak erti, dia jadi biasa. Kan, dia lebih mendahulukan kawan-kawan daripada mak pak. Ada macam tu. Mak pak minta tolong ni, dia bukan nak tolong sangat, dia kata tak apa kot. Pak dia kata aku demam, dia kata ni hang bawa aku pergi hospital kan. Dia kata tunggu sikit hari ikut, dia kata sehari 2 lagi kebah dah demam tu, dia pinjam tu kat pak dia. Tapi kalau kawan dia duk abang kata aku tak larat, aku sakit perut lah apa semua, jom kita pergi hospital tu. Tu yang kata dengan kawan-kawan tu. Pasal apa tuan-tuan sekalian? Pasal hadis Nabi dia abang macam tu. Nabi kata, ada hadis Nabi cerita tentang akhir zaman ni. Nabi kata akhir zaman jaga elok pasal anak-anak ni kadang-kadang wa'aqa ummuh, anak ni dengan mak ni dia buat lebih kurang. Dengan pak ni dia langsung tak peduli. Wabarra sadiqah, tetapi dia dengan kawan-kawan dia cukup baik. Kadang-kadang mak pak pun tak tahu cerita tentang anak kita sendiri ni. Yang kita tahu daripada mana? Daripada kawan. Kan? Jumpa kawan kata, dia kata makcik, dia jumpa di market ke apa ke. Makcik apa din apa abang? Dia tanya din. Awak pasal apa din? Kata kemarin demam apa semua. Tak tahu dia tak abang apa aku makcik. Tak nampak lah. Kan? Dia jadi segan macam mana nak abang dengan mak pak tu. Dia lebih suka abang kepada kawan-kawan. Dia suka abang kepada taulan-taulan dia ni, benda-benda hak macam tu. Mak pak ni pun kadang-kadang tak tahu pun apa yang jadi kepada anak dia. Baik.
kita nak tengok pula apa yang disebutkan oleh ulama dan apa yang digariskan oleh Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW, macam mana cara untuk kita berbakti kepada ibu bapa. Dia kata adalah berbuat bakti kepada dua ibu bapa itu banyak macamnya. Dia kata banyak macam-macam cara kita boleh buat bakti dekat mereka, boleh taat kepada mereka. Dan perkara tu sudah pastilah tersebut di dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Satu daripadanya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Artinya, dan telah disuruh oleh Tuhanmu akan jangan kamu sembah dengan sebenar-benarnya melainkan akan dirinya, akan Allah Subhanahu wa taala. Nombor satu, tuan-tuan sekalian, Tuhan abang kat kita, Tuhan kata apa? Hampa nak sembah, jangan sembah yang lain selain daripada aku. Nombor satu, pegang elok tu. Dan dia kata, maka jikalau engkau sembah lain daripadanya, nescaya menjadi kafir kamu, maka kekal kamu di dalam api neraka Allah Ta'ala selama-lamanya. Dan disuruhnya kamu berbuat baik dengan dua ibu bapa. Kan ayat tu dia ada dekat-dekat, tuan-tuan sekalian. Maknanya benda ni menurut ulama tafsir, dia kata memang dituntut kepada kita untuk kita taat kepada dua ibu bapa selepas daripada kita sembah Allah Subhanahu wa taala. Nombor satu, sembah Allah Taala. Nombor dua, taat kepada ibu bapa, buat baik kat depa. Jadi tuan-tuan, bila tengok ayat ni, dia rapid di antara kedua ibu bapa dan juga Allah Subhanahu wa taala, makna dia besar tuntutan untuk kita berbuat taat kepada kedua ibu bapa. Baik. Lepas tu dia kata apa di sini? Dia kata macam mana cara nak buat baik itu? Iaitu biar merendahkan diri kepada keduanya. Walaupun siapa pun kita, tuan-tuan sekalian, kena rendah diri kat mereka. Tuan-tuan ada depan saya ni pun ada yang ketua nu, ada yang CEO ni, ada orang kaya tang, ada datuk ni. Kat mana kita nak tahu depan saya ni ramai, tuan-tuan sekalian. Tapi dia bukan main tiba-tiba, maknanya dia ada ibu bapa. Tapi kadang-kadang dengan ibu bapa dia ni, dengan ibu bapa ada di kampung apa semua ni, dia bukan pernah bawa mai rumah dia. Dia tak payah bawa mai pak aku, mai rumah aku, mai mak aku, rumah aku. Dia kata nampak leceh, dia nampak seorang kampung mana. Entah ada macam ni tu. Bila dah duduk di taman lagu ni orang dah kenal dia tu dengan orang yang hebat apa semua ni, tiba-tiba tengok pak dia ni, orang tengok dia betul ke? Pak hang ni orang kampung biasa, tapi nampak hang ni kemas ni dia tak mau macam tu. Dia nak kalau boleh orang cerita tentang bagus-bagus ya. Tambah pula pak dia ni pula jenis main ni akan bawa tu benda-benda apa di kampung tu, ulam-ulam apa nanti pak dia nanti bawa, buah cempedak ke apa kalau ada masak pak dia nanti bawa pula dalam kambing baja, tuan-tuan sekalian, sambil duk tanggung di badan. Mai ke masjid pula duk tanya ada kenal dak anak saya apa semua. Dia kata siapa dia, nama dia dengar macam nama datuk tu. Dia kata pak datuk tu ke? Dia tak tahu pun, kata anak aku dapat datuk. Kita pun telefon. Ni datuk ni, ayah datuk main masjid ni. Dia dengar. Dia kata orang tua ni buat dah. Dia fikir tu tuan-tuan sekalian. Aku duk pesan dah dekat dia ni, tak usah duk main lah. Kalau dia nak apa-apa, dia telefon aku balik rumah lah pergi ambil. Ada. Dia nak menyembunyikan identiti dia, susur galur daripada mana keturunan dia main. Hak jenis macam ni tuan-tuan sekalian. Allahu Akbar. Kan? Ni kita duk sama-sama berkawan ni menggelan kalau ada perangai-perangai yang macam ni. Dia kata jangan bongkak, jangan congkak, maknanya dia jangan bongkak, jangan sombong, dan jangan mengangkat muka di hadapannya, biar berhalus dan manis tutur kata dengan keduanya itu. Kita berhenti azan dulu kan? Dah, kita terus ya. Baik, dia kata apa tuan-tuan? Dia kata jangan kita mengangkat muka di hadapannya, jangan duk bercakap, berlaku duk jegir mata depan dia. Kan, tuan-tuan, mak ayah ni ada lah masa-masa dia tu. Kadang-kadang dia tak dengar, dia tanya kita 2-3 kali, tuan-tuan sekalian, kita pun sekali kita habang tak apa dengar, 2 kali habang tak apa dengar, 3 kali naik mobile. Kan? Tapi mana? Pergi masjid. Apa dia? Masjid. Apa dia? Dia mula nak naik. Dia kata orang kata masjid tak dengar dia pergi begitu. Tuan. Ni, kadang-kadang duk main ke masjid ni pun lagu tu punya dengan mak pak dia buat lebih kurang, tak mau. Dia kata biarlah berhalus sembang ni, kalau boleh cari ayat yang bagus, ayat yang halus, yang tidak orang bagi tontok hati depa. Biarlah bermanis tutur kata dengan keduanya tu. Walaupun kita sibuk macam mana sekalipun, layan depa tuan-tuan sekalian.
Dan dia kata apa? Dan apa yang disuruhnya, jangan kata ataupun jangan kata cih. Jangan, benda tu tak mau. Ataupun enggan dan juga memberi belakang. Jangan kita duk kalih tadi sembang orang tua ni dan menunjukkan tanda tak suka apa kehendaknya, kan? Apatah lagi hendaklah jauhkan benak-benak daripada tengking dan juga herdik. Jangan duk dorkah depa apa semua, jangan, tuan-tuan. Dia kata buatlah belah kesian sebagaimana keduanya belah kesian padamu pada masa kecilmu. Tuan-tuan, benda ni pernah disebut, kalau tuan-tuan pernah belajar dalam kitab Muhimmah, cerita ni suami isteri punya cerita ni, kan? Sayyidina Umar dalam tu dia petik satu kisah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Bila dia nampak ada satu budak perempuan yang duk tanggung mak dia. Budak perempuan ni pergi mana tanggung, mak ni duk perhati 3-4 kali ni, dia kata duk jeromoh dengan budak perempuan ni, memang bagus dia ni. Pergi mana dia nanti akan tanggung mak dia tak boleh nak jalan. Sampailah mak jeromoh dengan dia, mak panggil dia. Mak kata hang cukup bagus, hang anak yang cukup bagus. Hang buat ni lebih daripada apa yang sepatutnya seorang anak buat. Pasal apa? Pasal hang boleh pergi merata, hang boleh buat kerja, hang bawa mak hang pergi tangguh, hang bawa mak hang, tak tinggal langsung mak hang ni orang bagus. Apa kata budak perempuan tu, tuan-tuan sekalian? Dia kata, wahai Amirul Mukminin, dia kata, tersalah kamu. Tu ayat lama. Dia kata tersalah kamu. Pasal apa? Dia kata sungguhlah aku jaga mak aku bela mak aku, tapi ada satu benda yang duk bermain-main dalam diri aku ni. Pasal apa? Aku menantikan bilakah hari pemergian dia. Nampak tak sekalian? Kata, mak tanya dia. Dia kata macam tu. Dia kata cuma yang tak bagus yang duk ada dekat aku ni apa? Dalam aku duk bela dia apa semua ni, sungguhlah aku tak kata apa pun dekat dia. Aku tak pernah duk bagi terentak hati dia pun. Dia nak apa aku bagi. Aku jaga dia betul-betul. Tapi tak syok ni dalam hati duk main ni. Sampai bila aku nak tanggung penderitaan ni? Ayat tu dia duk main. Sampai bila ni aku nak bela dia? Sampai bila aku nak jaga dia? Sampai bila lah aku nak presoh dia ni? Sampai bila ni? Dia main macam tu. Ada tak ada tuan-tuan perangai macam ni dekat kita? Ada. Mak boleh jaga 6 orang anak, tapi 6 orang anak belum tentu boleh jaga seorang mak, kan? Seorang mak bila jatuh sakit, tuan-tuan sekalian, Allah huru-hara habis-habis 6 orang anak. Hak mana duk boleh berkawan sekali, hak mana duk boleh duduk sekali ni, tiap-tiap tahun duk buat family day apa semua, pasal mak duk sihat, pasal ayah duk sihat. Tiba-tiba bila ayah tak sihat ataupun mak tak sihat ni, tuan-tuan sekalian, hancur habis-habis program family day apa semua, hancur habis-habis. Pasal apa? Pasal pak tak sihat. Lepas tu pakai duk tuduh, pakai duk tunjuk, pakai duk pergi lempak pak ni sana sini. Syak pergi lempak rumah abang hak sulung, lepas tu nombor 2, lepas tu nombor 3, lepas tu main balik kepada bongsu ni. Lepas tu hak bongsu ni pun dah lama-lama dia dah buat senyap dalam grup pula abang-abang tu. Tak tanya langsung tentang mak ni. Pasal kalau tanya syak lagi, anak hak bongsu nak pergi hantar pergi kat dia apa? Dia baru duduk senyap pula, kan? Adik hak bongsu ni pun, tuan-tuan sekalian, dia pun ada keluarga dia. Ada keluarga dia, yang mana isteri dia ataupun yang mana suami dia ni menantu kepada mak ni. Satu ya dia kata. Dia kata kita bela mak ni dekat 4 bulan dah duduk rumah kita ni. Awak hang seorang ke anak mak? Dia buat ayat macam tu. Dia buat ayat macam tu kira nak bergaduh. Dia kata abang yang cakap macam tu ni mak saya. Sungguhlah mak hang pun, aku faham, aku pun ada mak. Tapi mak ni pun dia ada anak-anak hak lain. Awak yang daripada buat senyap tu pasal apa? Dia terima pasal tu. Bini pun turun layak mata derai apa semua. Lepas tu duk hantar ke WhatsApp group. Ni saja dia pergi buat ayat kata apa? Mak teringin nak pergi rumah anak-anak lain pula. Tengok-tengok hak lain pakai duk left group, tinggal dia orang-orang. Ada, dan jadi macam tu ada. Bahaya. Tak kena kat kita tak apa. Satu hari kalau kena kat kita, kita tahulah macam mana peritnya, tuan-tuan sekalian. Jadi bila kita tak mau benda tu kena kat kita, jangan kita buat kepada mak pak kita. Macam tu ya cerita dia. Kan hadis Nabi kata apa? Birru abaakum tabirru abnaakum. Hang buat baik kepada mak pak hamba, hang buat baik kepada mak pak hang, nanti anak-anak hang juga akan buat baik kepada hang. Macam tu aja. Nak dapat buat baik itu tu nak dapat tu. Allah. Pasal itu kita dalam semayang Nabi SAW duk pesan dekat kita. Nabi kata sebelum bagi salam yang terakhir, baca 4 benda ni. Jangan lupa tuan-tuan sekalian, jangan lupa. Kita baca, kita faham makna dia, kita selami yang kata tafsiran kepada doa ni, tuan-tuan sekalian, kita akan faham kehidupan kita. Apa dia?
Nabi kata perbanyakkan baca Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Nombor 1 kita duk baca dah. Wa a'udzubika min azabi jahannam. Nombor 2, ya Allah aku minta lindung daripada azab api neraka jahannam. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Nombor 3 ni. Nombor 4, wa a'udzubika min fitnatil masih ad-dajjal. Ni nombor ni 4 benda ni. Nombor 3 ni tuan-tuan, kita minta lindung supaya Allah Ta'ala lindung kita min fitnatil mahya wal mamat, daripada fitnah masa hidup dan masa mati. Masa hidup yang ni yang kita takut ni, lah kita duk sihat lagi, nanti dia akan main kita tak tahu tuan-tuan, esok lusa kita tak tahu macam mana nak jadi kat kita ni. Tengah duk berjalan elok-elok tuan-tuan, tiba-tiba kaki dia jadi terkendun macam mana tu, tak boleh jalan, kacau kita. Tengah duk berjalan elok-elok jadi lemah terus badan tu, sekali pasal apa ni, rupa-rupanya kena minor stroke di kaki kan, mana kita nak tahu. Dak pun kena terus stroke setengah daripada badan. Dia mula nak main fitnah dekat kita dah waktu tu kan. Balik-balik rumah apa semua ni, tak apalah isteri duk ada lagi, lepas tu kebetulan isteri pula nak kena pergi mana-mana, telefon anak balik main. Waktu tu kita tahu tuan-tuan sekalian, anak pun di luar pakai duk menyembang, kita duk dengar dalam rumah. Kita ayah pun nampak tak apa nak sihat nak kata. Itulah aku pun risau yalah, aku sibuk ni tak dan aku nak jaga pak. Dengar di hati kita. Nampak tuan sekalian? Dah kata kau tak ada agak, dah kau hang pun hang faham lah, kau hang pun dia pun romsang ayah di pejabat dia tu. Jadi dia pun tak ada masa apa tu nak bagi kat siapa, takkan nak bagi kat cucu dia, bagi kat cucu dia lagi pakai mati terus depa lompat atas dia. Dia pegang tu. Tentang pak duk dengar ni dalam bilik ni, duk dengar, ya Allah bila lah aku nak sihat, dengan tangan pun duk cengkuil aku tu, dengan mulut duk yang ni dalam hati ni. Ya Allah, fitnah apa nak main dekat aku, ya Allah. Ya, nampak tak sekalian? Tuan-tuan, kita tak tahu pengakhiran kehidupan kita macam mana. Kita tak tahu. Ada orang yang ketika mana dalam seminggu dia sakit, lepas tu meninggal. Allahu Akbar, Allah Ta'ala bagi kelebihan dekat dia. Ada orang yang tuan-tuan sekalian 3 tahun punya duk terlantang, tak meninggal, dia jadi fitnah. Jadi fitnah. Kita tak boleh nak rasa, dan kita tak boleh, kita nak orang kata apa, kita nak bercita-cita kita nak meninggal di satu zon yang selesa, comfort zone. Kita tak boleh. Kita duk habang kat orang kata aku kalau boleh masjid ni Ibadur Rahman ni, masjid elok ni, kalau boleh aku nak mati di masjid ni, kata ni. Nak cantik dia aku mati tengah semayang lagi cantik dia dah. Dan aku nak disembayangkan di masjid ni, inilah di antara cita-cita aku. Tuan-tuan, kita kadang-kadang kita duduk seorang-seorang, Tuhan nak bagi kat kita tu, kita duduk seorang-seorang di rumah tu kan, tak ada nak bangkit pagi apa semua, waktu tu celak-celak mata tengok-tengok meninggal habis-habis dah. Kita seorang-seorang kita. Jiran-jiran pun tak tahu. Sampailah 3-4 hari bila kita meninggal baru orang duk perasaan ni, dia ni pergi mana haji ni, setiap kali subuh dia nanti ada. Bukan takat subuh, maghrib, isya apa semua dia nanti akan main. Tanya jiran dia pula, kata haji pergi mana, tak tahu duk tengok lampu apa semua ni nampak gelap, cuma lampu depan tu lah dia pasang tu. Dia keluar ni, selalunya dia tak ada, dia keluar ni, dia pergi rumah anak dia ke apa ke. Tuan-tuan, mula daripada tu ya, mula duk bau benda busuk dah. Tu nak jadi cerita tu. Duk bau benda busuk, bau ni bangkai apa, dia duk cari bangkai bewak ke, bangkai kucing kena belah kereta ke, tak ada pun. Tapi bangkai ni makin lama makin duk bau kuat tuan sekalian. Kan, makin duk bau kuat. Lepas tu telefon anak-anak. Ni rumah hangpa ni ada bangkai apa dalam ni? Pak hangpa macam mana? Main nak cakap dengan pak hangpa, kata pak kami duk ada di rumah. Tuan-tuan sekalian. Telefon poli pecah-pecah pintu, tengok-tengok meninggal. Mana kita nak tahu macam tu? Ada orang yang Allah Ta'ala bagi ni, dia meninggal ketika mana duduk di rumah anak-anak ada waktu tu. Tengah bagus punya duduk makan bihun waktu pagi, dia tersedak-tersedak tu sekalian, batuk, lapas ni dia tokak. Tiba-tiba dia meninggal di atas pangkuan anak dia, yang anak dia sempat menuturkan la ilaha illallah di telinga dia. Ada orang Allah Ta'ala bagi macam tu. Nampaklah, subhanallah. Tuan-tuan, habuan masing-masing cerita dia, habuan masing-masing. Yang pastinya dalam doa yang selalu kita duk minta kepada Allah, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Kan doa tu imam lalu duk baca. Tuan-tuan duk belakang ni pun tuan-tuan kena dengar lah doa tu. Maknanya bukan takat amin, tapi amin tu amin sungguh-sungguh. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan mati hak baik. Maknanya mati hak baik ni macam mana tuan-tuan sekalian? Anak-anak tak kedua nak roplah dengan kita, lepas tu kita pun mati pun elok apa semua selesai, alhamdulillah. Kan? Pasal itulah bila kita jumpa kawan-kawan kita, kan,
Dengar kata mak ayah mereka meninggal, apa kita ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pasal dia tahu kata mak dia meninggal, pasal pak dia meninggal. Ada setengah orang tak tahu, yang ni yang jadi masalah ni. Kan? Lepas tu kita pula duk bagi semangat dekat dia, sabar banyak-banyak lah. Mak hang hak meninggal tu sabar banyak-banyak. Semoga Allah Ta'ala merahmati dia. Dia tu dah selamat dah. Itu ayat selalu kita guna. Dia tu dah selamat dah. Kita ni tak tahu macam mana pengakhiran kehidupan kita. Ayat yang kedua pula dalam doa dia kata apa? Wala takhtim lana, kan, bisu'il khatimah. Janganlah engkau matikan kami ya Allah dalam keadaan mati yang tak apa nak cantik. Kita tak mau. Kan? Tu doa tu baca bagi elok. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 116 dia kata apa? Masalah ibu bapa yang sudah tua, bagaimana kita nak memperbuatnya. Tuan-tuan, yang kata tua ni dia macam-macam lah, kan. Dalam surah Yasin kita duk baca, wa man nu'ammir nunakishu fil khalqi afala ta'qilun. Kan ayat tu cerita macam tu. Siapa-siapa yang Allah Ta'ala bagi umur kepada dia, umur yang panjang, Tuhan bagi umur panjang, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bagi dia ni apa, tuan-tuan sekalian, dia jadi macam mana asal kejadian dia. Dia jadi macam budak-budak balik, kan. Dia mula nak lupa, tuan sekalian. Dia duk semayang pun dia lupa, kata dia tak semayang lagi. Dia macam tu. Yang tu had tu tak apa lagi, tuan-tuan sekalian, duk lupa semayang apa semua ni. Kadang-kadang tengah duk semayang dah, duk semayang apa semua, Allah, yang semayang tak ambil lagi. Dia berhenti-henti ambil yang semayang. Orang kata, haji pasal apa berhenti ambil semayang, terkentut ke? Dia kata, tak, aku lupa ambil semayang. Lupa apa yang ambil semayang sekali dengan saya yang saya tepuk belakang haji tu? Iya ke? Dia pergi macam tu. Sebab tak sekalian, ada dia jadi lupa, tuan-tuan sekalian, sampai main dengan kereta pun dia balik pukul kaki, jalan kaki. Haji, siapa tinggal kereta? Aku main dengan kereta ke? Main dengan kereta. Lupa. Itu tak apa lagi, tuan-tuan sekalian. Jangan sampai dia jatuh sakit, dia lupa pula di kalangan orang hak duk jaga dia. Lagi parah. Bini hak duk jaga dia apa semua, dia lupa. Kan, dia tahu siapa ni, dia tak nampak macam nurse apa hospital apa Pala Batin. Dia kata nurse apa, bini abang. Oh ya ke, dia tak pernah tengok pun. Jahanam kita. Kita mula nak cekik dia lah. Pasal apa? Mungkin ada orang lain di sebalik tu. Kan kita ni dia kira lebih tu ya. Wallahu ta'ala alam, tuan-tuan sekalian. Kita tak tahu macam mana kehidupan kita. Baik, dan cerita bab ibu yang sudah tua ni insya-Allah bulan depan nanti kita akan sambung, okey. Kita pergi bulan depan, kita akan tengok apa lagi cerita tentang ibu-ibu yang sudah tua ataupun bapa-bapa yang sudah tua. Kadang-kadang kau orang perempuan ni bila dengar kata umur 70, dia kata 70 dah. Tapi kalau kat pak ni kalau 70, dia tak kata 70 dah, dia kata baru 70. Nampak tak? Pasal apa? Pasal nak bagi nampak muda tu. Kan? Dia nanti akan main otak apa semua tu, dia akan main cerita dia. Tuan-tuan, sebelum saya mengakhiri ataupun kita nak tutup kuliah kita pada malam ni, ada satu doa. Tadi Tok Imam kita pun baca doa tu. Doa ni tuan-tuan sekalian bukan doa untuk wabak saja. Allahumma inni a'udzubika minal baras. Kan doa tu kita duk baca kan? Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqab. Doa ni maksud dia, ya Allah ya Tuhanku, aku minta lindung daripada penyakit baras, penyakit kulit, wal junun, daripada penyakit gila, penyakit nyanyuk. Tu junun tu, tuan sekalian. Majnun, tuan-tuan dengar majnun kan? Majnun tu makna dia gila. Jadi junun ni penyakit yang tu lah. Benda tu disebut dalam hadis riwayat Imam Muslim, ada sebut Nabi SAW pesan dekat kita, kan, kalau kita tak mau kita duk jadi junun apa semua ni, yang ni dia ada dua syarat, tuan-tuan sekalian, benda tu. Tapi kalau nak jadi itu Allah Ta'ala nak uji kita lah, kan. Dia ada dua syarat. Nombor satu, benda ni disebut akhzalil umur, yang kata umur kita dah mula sampai kepada zon yang mana kita duduk dalam zon tu, kita dilema dengan otak kita ni, tak betul, kan. Ada dua syarat. Nombor satu apa? Nombor satu, buat amalan baik banyak-banyak. Buat amalan baik banyak-banyak. Antara dia apa, tuan-tuan? Ayat Quran ni mau duk baca lebih sikit. Ayat Quran mau duk baca lebih sikit. Biar otak kita ni, tuan-tuan, sentiasa duduk ingat Quran. Bila otak kita dengar Quran, dia akan segar secara tak langsung. Dia tak akan main benda-benda yang boleh duk bagi otak kita lupa, benda-benda yang boleh duk jadi kita ni jadi merapu-meraban, kita duk sembang ni. Ayat Quran duk ada. Baca Quran bagi banyak-banyak. Mula ni, tuan-tuan sekalian. Bukan nak mula bulan puasa ni, nak kena mula dah lah ni. Habis bulan puasa pun kita terus kan. Itu terapi, yang kita terapi Quran tu.
Kan Allah Ta'ala sebut wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Kami buat turun Quran ni bukan saja-saja buat turun, tapi kami buat turun Quran adalah menjadi syifa, menjadi penawar kepada hamba, kepada orang-orang yang beriman. Maknanya kita baca Quran tuan-tuan sekalian, biar benda tu duk ada dalam kepala kita. Tapi kalau kita duk Quran tak ada, duk fikir tentang buruk orang, duk fikir tentang dunia, duk cerita tentang kata benda, nanti kebetulan kalaulah Allah Ta'ala bagi jadi wa'ayazubillah, bila dah mula otak ni dia nak pergi ke nyanyuk apa sikit, benda tu kita duk sebut, benda kereta, benda rumah, benda macam-macam kita duk sebut tentang kata benda apa semua, yang tu kita sebut. Daripada kita duk sebut benda-benda macam tu, tidakkah baik kalau benda tu kita sebut Al-Quranul Karim? Kan cerita dah. Baik, jadi itu nombor satu. Nombor dua tuan-tuan, perbanyakkan baca doa tadi ni. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal juzam. Juzam ni makna dia penyakit yang berjangkit. Ni ya, COVID-19 ni. Hak ni kita cukup takut tuan-tuan, tutup habis muka kita ni. Tapi meh penyakit gila ni tak ada siapa takut. Pasal apa? Gila ni dia macam-macam. Betul tak? Jadi hak tu tak apa nak takut sangat. Dia nanti dia akan main. Dia akan main benda tu. Wa min sayyi'il asqam, dan seburuk-buruk penyakit. Yang tu kita. Jadi 4 benda ni kita minta. Bukan dekat Tok Imam baca, kalau Tok Imam tak baca, kita pun nanti baca. Lepas habis sembahyang sunat apa semua baca doa tu. Kan? Apatah lagi tuan-tuan berada dalam rumah Allah Ta'ala, tuan-tuan berada dalam majlis-majlis ilmu, tuan-tuan berada dalam bulan-bulan yang penuh barakah ni, bulan Rejab yang disebut sebagai Syahrul Hurum, lepas tu mai bulan Syaban pula lah ni, lepas tu nanti mai bulan Ramadan. Doa ni tak mau tinggal, doa ni tak mau tinggal tuan-tuan sekalian. Kalau boleh mengapai doa ni, baca doa ni. Ya Allah, aku minta lindung daripada penyakit gila, aku minta lindung daripada nyanyuk, aku minta lindung daripada fitnah kehidupan dan juga fitnah kematian. Yang tu tuan sekalian. Sebab kita nak hidup, semua orang nak baik, kita nak hidup, semua orang nak kehidupan kita berakhir dengan kebaikan. Tak ada siapa pun yang mau kehidupan dia berakhir dengan tak elok. Tak ada siapa pun mau. Tak ada siapa pun mau. Jadi bila dia tak ada siapa pun mau, siapa yang akan menentukan kehidupan kita? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Boleh faham tuan sekalian? Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala merahmati kita. Lepas ni kita akan masuk ibu bapa yang sudah tua. Bagaimana kita nak selesaikan ataupun kita nak berbuat bakti kepada mereka. Dia akan main juga tentang merendahkan diri dan mendoakan ibu bapa. Ni doa ni pun jarang-jarang orang duk baca. Pasal itu anak kita letak mendoakan kita, pasal kita pun tak mendoakan ibu bapa kita. Dan juga nanti dia akan main pula sambung daripada hadis tu, amal yang lebih afdal. Apa dia amal yang lebih afdal? Kan, lepas tu dia akan main tentang memelihara semayang pada awal waktu, pasal dia duduk dalam hadis yang sama. Tuan-tuan, kitab Bahrul Mazi ni, kalau kita belek-belek lah, kalau kita belek-belek ni, Bahrul Mazi ni, Syekh Idris Al-Marbawi, kalau dia buat main satu hadis, dia akan buat main satu hadis yang panjang. Dan hadis tu kalau Nabi SAW sebut ada 3 benda dalam hadis tu, maka kitab Bahrul Mazi ni dia akan memperincikan setiap hadis tu. Lepas itu kita tengok macam tak ada synchronize. Kan, kita duk baca tentang mak pak ni, tiba-tiba sekali dia masuk pula tajuk memelihara semayang pula. Apa kena mak pak dengan memelihara semayang? Ada pihak macam tu. Dia nak abang-abang cara belajar dia, cara kita baca hadis ni macam mana, iaitulah mula dia cerita tentang mak pak, lepas tu ada sahabat Nabi duk tanya amalan apa paling utama, Nabi kata semayang awal waktu. Lepas tu dia tanya apa lagi amalan yang paling utama, lepas tu dia main cerita tentang mak pak. Jadi huraian kepada hadis tu lah yang menyebabkan banyak syarah-syarah dia yang seolah-olah tidak tersusun dalam kitab hadis apa nama kitab Bahrul Mazi ni. Itu cara dia tuan-tuan sekalian untuk kita nak faham. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala merahmati kita insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.